3, 2. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kami dalam pentas Sinar Live pada malam ini. Tepat jam 8.30 malam kita mula untuk berbicara mengenai topik seperti anda semua sedia maklum bahawa kita akan membincangkan berkenaan dengan veteran ATM minta dibela, dan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kami di semua platform digital Sinar Harian. Tetapi sekiranya anda mempunyai sebarang soalan dan juga sebarang pandangan ingin dikongsikan bersama dengan kami, anda boleh ajukan segalanya melalui Facebook Sinar Harian. InsyaAllah jika sempat saya akan berkongsi sedikit sebanyak, membacakan juga apa yang anda kongsikan insyaAllah. Baik, untuk kita bercakap mengenai topik kita pada malam ini, veteran ATM minta dibela, saya dengan hormatnya mempersilakan panel jemputan kita pada malam ini, iaitu Meja Bersara Tuan Mio Rosli Mio Muhammad Jaafar yang merupakan juga pengerusi bersama Perhimpunan Aman Veteran ATM ataupun RU6622, Reunion 6 Jun 2022. Baik. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Ya. Baik, kita terus berbicara mengenai topik kita pada malam ini berkenaan dengan tuntutan-tuntutan yang diminta oleh veteran ATM khususnya pada perhimpunan yang lalu yang diadakan pada 6 Jun. Sebelum kita pergi kepada satu persatu berkenaan dengan tuntutan itu, kalau kita lihat sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat melihat banyak laporan-laporan media di luar sana yang melaporkan berkenaan dengan kesengsaraan, kesusahan, kepayahan hidup-hidup bekas-bekas anggota tentera, pesara-pesara ATM dan sebagainya dalam menjalani kehidupan selepas bergelar pesara ATM. Pun begitu, kalau kita lihat sekarang ini, apa yang dikejarkan ataupun apa yang diperjuangkan veteran ATM pada masa kini, ada yang berpendapat bahawa ianya tidak relevan, ada yang berpendapat bahawa ianya sewajarnya diangkat. Pun begitu, suka untuk saya mulakan perbincangan kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk saya bertanyakan kepada Tuan Mio sendiri. Adakah benar seperti apa yang digambarkan di luar sana bahawa kehidupan sebagai bekas ataupun pesara ATM ini sebenarnya susah? Sebenarnya kebajikan ini tidak dijaga serapinya, Tuan Mio? Ya, apa yang saya nak beritahu di sini ialah kalau kita tengok dari segi nilai pensyen yang diterima oleh pesara-pesara Angkatan Tentera, ini nilai pensyen saja. Ini saya tak cerita pasal orang yang tak berpensyen. Yeah. Kalau orang yang tak orang yang berpensyen ni, kalau kita lihat ialah Lieutenant Colonel yang berhenti sebelum tahun 2013. Okey, 2013, Lieutenant Colonel ke bawah adalah dalam B40. Ya, jadi kalau Lieutenant Colonel tu bawa B40, saya rasa itulah agak beratlah untuk dia nak menyara hidup dalam keluarga dan sebagainya. Dan lebih kurang lebih daripada separuh daripada veteran-veteran yang 300,000 ni tadi ni adalah orang yang tidak berpencen. Okay. Ya, yang tidak berpencen ni juga mereka tekanan hidup mereka adalah lebih teruk daripada yang berpencen. Baik, sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya, ada seorang pelayar kita di Facebook Sinar Harian sekarang ini, saudara Bahar Arif, beliau berkata, ajak sekali berdialog Menteri Pertahanan. Bagaimana? Adakah pernah diajukan untuk berdialog dan sebagainya? Ya, sebelum kita buat perhimpunan ataupun reunion 6622 ni, Menhan ataupun Menteri Pertahanan telah memberi satu cabaran. Dia kata jangan ugut dia, ya, jangan ugut dia, elok berbincang. Dan saya pun telah menawar diri saya untuk berdebat dengan dia di pentas, disaksikan oleh semua orang. Ini pasalnya saya sebenarnya dah berusaha benda ni dah 8 tahun sebenarnya. Tak pernah saya berhenti. Ya. Boleh katakan setiap hari, setiap minggu saya memperjuangkan nasib-nasib veteran ni. Sehingga sekarang 8 tahun. 8 tahun. Bermakna dalam masa fasa 8 tahun itu, setiap Menteri Pertahanan yang bertugas pada ketika itu, Tuan Mio dan juga yang lain-lain veteran ATM ni telah berjumpa dan berbincang semeja. Sama ada kita berjumpa bersemuka di pejabat ataupun kita berjumpa di meja bulat. Okay. Jadi
saya kalau dia katakan kita tak pernah bertemu dan berjumpa, itu tidak benar. Jadi kertas kerja yang saya buat ni pun dan cadangan-cadangan bagaimana nak menyelesaikan masalah ini pun telah dibuat dari segi undang-undang. Bukan hanya mengikut emosi dan sebagainya. Saya memperjuangkan benda ini mengikut undang-undang. Undang-undang yang ada. Undang-undang ni yang dibuat oleh kerajaan sendiri. Jadi apa yang kita rasa terkilan ni ialah kerajaan tidak mahu melaksanakan undang-undang tu. Okay. Jadi inilah. Jadi selepas membuat perhimpunan tu, dia baru-baru ni semalam yang berhormat Menteri Pertahanan telah mencabar lagi, dia kata jangan berdebat dengan dia. Berdebat dengan kabinet. Saya pun sanggup kalau berdebat dengan kabinet sekalipun. Okey. Baik, melihat kepada isu terkini dan perkembangan terkini berhubung dengan tuntutan veteran ATM pada ketika ini, ada yang berpandangan seolah-olah martabat veteran ATM ini telah dilupakan, seolah-olah ianya direndahkan di mata yang sepatutnya dan sebagainya. Bagaimana Tuan Myo menjawab ataupun melihat persepsi ini? Baik, saya melihat benda ni macam ini. Angkatan Tentera adalah salah satu daripada perkhidmatan awam. Okay. Kalau kita lihat dalam perlembagaan perkara 132 dalam perlembagaan, Angkatan Tentera adalah salah satu daripada perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam ini kalau kita translate dalam bahasa Inggeris tu dia berbeza. Public servant dengan civil servant. Okay. Jadi kita ni adalah salah satu daripada public servant yang berkhidmat untuk rakyat dan sebagainya. Dan yang berbezanya kita dengan civil servant ni ialah kita mempunyai syarat-syarat perkhidmatan yang berbeza dengan civil servant. Kalau kita lihat macam polis contohnya. Polis adalah civil servant. Dia punya syarat-syarat perkhidmatan ni mengikut apa yang GPA buat. Tetapi Angkatan Tentera ni berbeza. Jadi tuntutan yang apa yang kita buat ini adalah berdasarkan kepada undang-undang yang tumpu kepada kita. Jadi dia tak sama ya. Jadi banyak kena orang confuse antara pesara tentera dengan pesara awam. Okay. Syarat-syarat kita tak sama. Baik, okey. Kalau ikutkan, itu antara tuntutan-tuntutannya. Tapi sebelum saya pergi lebih lanjut ataupun lebih kita selami dengan tuntutan-tuntutan berkenaan, bagaimana pula dengan pandangan yang mengatakan bahawa mereka ini tidak bersetuju? Bahkan ada juga veteran ATM sendiri yang tidak bersetuju dengan perhimpunan yang diadakan, yang mengatakan ianya seolah-olah tidak sewajarnya dilakukan kerana tidak mengikut saluran aduan yang sepatutnya, iaitu JF sendiri, dan juga kalau ikutkan hari ataupun tarikh 6 hari bulan itu sebenarnya Hari Keputeraan Agong sendiri pada Isnin lalu, dan ini secara tak langsung menimbulkan satu lagi persepsi negatif terhadap himpunan ini. Bagaimana Tuan melihat persepsi ini? Saya melihat dia macam inilah. 6 hari bulan 6 itu adalah hari public holiday. Okay, untuk memudahkan rakan-rakan dari seluruh negara, semua negeri cuti pada hari itu. Betul. Untuk datang satu. Dan dalam acara kita pun juga kalau lihat poster-poster yang kita buat, kita meraihkan keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Betul, ya, kita menyanyikan lagu Negaraku dan kita memberi hormat daulat tuanku pada tuanku dan sebagainya. Kami bukannya menderhaka pada tuanku, tetapi itu adalah hari cuti am yang memudahkan orang semua datang ke situ. Dan kalau nak mengatakan perhimpunan ini adalah satu approach yang tidak betul, saya tidak setujulah. Kerana approach yang soft approach selama 8 tahun ini telah dilakukan. Ya,
setiap kali dan beberapa orang Badan Menteri Pertahanan yang telah ambil alih dalam tugas ni, kita dah berjumpa, kita dah terang, kita dah buat kertas kerja dan sebagainya. Tapi hasilnya ialah sedang dikaji. Jadi saya tak nampak kenapa perlu dikaji. Kerana pada saya masalah ini bukan masalah keuangan dan bukan masalah yang sukar untuk diselesaikan. Saya tak faham kenapa benda ni berlaku macam ni. Baik, itu berkenaan dengan persepsi dari setengah golongan veteran juga yang terlibat dalam isu ini. Tetapi bagaimana pula kalau Tuan Mio melihat berkenaan dengan tanggapan-tanggapan masyarakat di media sosial khususnya dengan respon mereka berhubung himpunan itu seolah-olah memberikan persepsi negatif kepada mereka ataupun anak-anak muda yang ada niat untuk menyertai ATM. Sekiranya mereka melihat inilah masa depannya ataupun inilah akan terjadinya satu perkara yang negatif di masa akan datang sekiranya mereka join ATM dan sebagainya. Ini juga memberikan satu impak dan juga implikasi yang agak negatif kepada imej ATM sendiri. Bagaimana Tuan? Sebenarnya saya nak bercakap beginilah. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk menyelamatkan mereka yang masih berkhidmat sekarang ni juga, dan juga nak menyelamatkan yang bakal nak masuk dalam angkatan tentera, supaya peraturan-peraturan yang kita fikirkan tidak harus berlaku begini, kerana kami telah melaluinya dan kami telah hidup susah dan begini. Jadi kami nak ubahkan apa yang sepatut diubah. Dari syarat-syarat perkhidmatan, dari syarat keselesaan apabila bersara dan sebagainya. Jadi kalau kami tidak bersuara begini, keadaannya akan jadi terus bersama saja. Yang dalam perkhidmatan ni akan keluar akan menghadapi apa yang kita hadapi sekarang ni. Dan anak-anak muda yang nak masuk dalam angkatan tentera pun akan menjadi orang kata was-was dari segi masa depan mereka dalam tentera, ya, selepas berkhidmat apa akan terjadi dan sebagainya. Jadi sepatutnya kerajaan membuka telinga dan mata dengan dengar apa yang kami nak berbetulkan, kerana kami telah melaluinya. Dan kami rasa kalau tidak dibetulkan, benda ni akan berulang sampai bila-bila, dan angkatan tentera kita mungkin akan jadi lemah. Itu satu respons yang saya kira perlu diteliti oleh pihak kerajaan juga dalam menyelesaikan perkara yang berbahaya.